Cik, orang tanya Fafau mana Cik? Fafau? Ha. So jawapan rasmi, Fafau dia sakit mata Tak sihat. Tak sihat. Jawapan rasmi. Jawapan rasmi, jawapan tidak rasmi Cik. Sebab saya jujur, saya masuk konti tadi, saya kata AG bagi tahu saya Fafau dia sakit, dia MC, dia tak sihat. Tapi saya tercakap, tercantolkan Farah, sebab Farah sebenarnya berada di Rembau sekarang ni. Saya tahu sebab dia tengah sewa rumah saya di Rembau. Semalam kita dah ramai-ramai pergi dekat Bangi. Sebab dekat Bangi kita dapat barangan-barangan yang sudi menaja kami untuk naik ke Gunung Kinabalu. So nak ucapkan terima kasih lah kepada penaja pakaian kami Head to Toe lah. Kita Anton Unboard. Anton orang lain. Unboard. Terima kasih kepada Unboard yang telah menjadi penaja rasmi pakaian dan peralatan Team Breakfast Hot FM yang akan mendaki Gunung Kinabalu insya-Allah pada 14 bulan November. Semalam penyerahan segala gear yang kita dapat. Betul. Chip dapat ada yang kurang tak so far? So far okey, semua lengkap. Tapi saya beli benda-benda tambahan. Tu lah. Parang pun kita beli. Parang. Rare tu rare. Ada yang tu untuk naik ke Kinabalu atau untuk yang lain? Korban. Itu dua-dua, tetapi untuk Kinabalu manalah tahu kan. Saya jaga security. Okey sebab dia balong. Kita jaga adik-adik lah. Tak selepas kemenangan tu ramai dengki kan. Risau. So lah kau berjaga-jaga harus dia ambil lah. Tapi Abang bagi macam-macam juga. Headlamp pun dia bagi. Tongkat dapat 2. Ya, headlamp tu penting. Sebab masa kita nak mendaki yang last tu, nak bagi ke puncak tu, memang gelap lah. And then pole tu pun penting juga. Sebab bila nak turun, memang kita nak guna tongkat-tongkat tu. Pole. Okey, nanti kita share lagi apa lagi yang kita dapat dekat sana. Alah, nanti Ambot datang sini 30 hari bulan tak silap. Dia datang sini. Dia datang sini. Barang-barang kau banyak dia nak bawa tu. Ingat 3 tan cukup, rupanya lebih. Nanti perkongsian menarik yang Cip akan berikan kepada kita hari ini berkaitan dengan gunung. Okey, CSRKJ hari ini adalah bertemakan gunung. Baik. Sebabkan kita akan cuba mendaki Gunung Kinabalu pada bulan November nanti. Dan soalannya sangat mudah sekali. Dan pasti kalau tidak dapat dijawab dengan tepat, something wrong lah. Alamak. Ini dah menyeramkan dah ni. Seperti mana yang kita semua tahu, rakyat Malaysia pernah pun tawan gunung yang paling tinggi dalam dunia, iaitu Gunung Everest. Dan soalannya adalah, ini lebih kepada sejarah, kerana saya nampak ramai yang dah mula lupa sejarah, pelbagai sejarah. Tahun berapa anak Malaysia pertama tawan Gunung Everest? Pendaki Gunung Everest yang ketiga terbanyak di dunia. Dia banyak kali naik Gunung Everest. Pendaki ketiga dia ni daripada Amerika Syarikat, dan dia setelah turunnya daripada Everest kali ke-78, dia membuat buku The Most Highest Mountain in the World. Baik. Pendaki ini bernama Jeff Hardy. Jeff Hardy. Sangat Kalau mendaki dia pakai seluar panjang. memang. Dia tak tahan sejuk. So dalam buku dia ada tulis tentang dia bangga dengan rakyat Malaysia. Sebabnya rakyat Malaysia juga ada kemampuan dan juga keyakinan untuk menawan puncak tertinggi di dunia. So katanya rakyat Malaysia pertama naik ke puncak dunia pada tahun 2002. 2002. Corona Ryan dan juga Puncak dunia telah kau tawan. Lagu tu tahun bila? Yes. Saya suka logik anda. Saya suka logik anda. Tengah duk fikir lagu tu tahun bila, tapi lebih kurang tahun 2000-an lah, Cip. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau kita tengok di base camp Annapurna tu sendiri,
Banyak. Dah macam Tak apa. banyak yang sampai ke sana tapi mereka tidak meneruskan untuk ke puncak Everest. Alright. Sebab di Annapurna tu sendiri pemandangan dia sangat cantik. Okey. Sangat cantik. Jadi kebanyakan pendaki-pendaki mereka akan ke Annapurna. Lepas tu mereka cukup sekadar di situ. Tetapi pendaki Malaysia kita yang pertama. Dia pendaki dengar betul Dengar. Pendaki Malaysia kita yang pertama sampai di Annapurna dan terus menuju ke puncak. Adalah pada tahun 1998. Oh, 98 Commonwealth di Malaysia tu. Masa Commonwealth di Malaysia? Masa Commonwealth di Malaysia, dia seseorang pergi sana. Faham. Okay. So 2000? 1998. Alright. Jawapan dua-dua memang dalam lingkungan era yang tepat lah. Alright. Memang kita semua tahu. Sebab itu zaman Malaysia boleh. Tun Dr. Mahathir masa tu masih Perdana Menteri. Tapi kurang tepat sikit. Kurang tepat sikit Sikit je. AG awak punya jawapan tu dah jauh ke depan. Dia awal lagi. Awal lagi. 1997. Sikit betul. Sebab lagu tu keluar 1998. Betul lah. Tahun bila Magendran dan Mohandas menjadi lelaki pertama dari Asia Tenggara yang berjaya menakluki puncak tertinggi berkenaan. 1997 dua orang Haji rakyat Malaysia pertama. Betul. Wah. So dia itu dapat tajaan daripada Anton tu juga. Itu dapat tajaan daripada kerajaan kot. Kerajaan lah. Awak bila Jim nak panjat? Everest. Jangan. Jangan lah. Jangan sabar. Ini nak beli. Betul. Memang apa yang you kata ni memang 100% tepat. Saya memang sangat sibuk dan kurang persiapan. Dan walaupun Kinabalu ni bukanlah gunung Everest, tetapi kita kena menghormati gunung ini sebab dia gunung. Bukit dia gunung. Mana-mana gunung pun kita kena respect. Dan saya pun agak risau tentang tahap kecergasan. Risau Cip? Kecergasan awak? Macho pada muka, tapi kecergasan pada badan. So kita saya rasa peratusan kemungkinan saya sampai ke puncak ini, saya jujur lah. Saya pada hari ini saya nak akui bahawa level confidence saya terhadap diri saya hanya pada paras 70%. Macam mana ni Cip sendiri 70%? Johan saya letak pada 90%. Sebab saya nampak. Dia tak secret training, dia public training. Sebab saya tahu dia training dengan Coach Dale dan badan dia semakin mantap. AG saya letak dia 80%. Okey. Tapi Cik tak nampak saya buat apa ni? Tak nampak saya buat apa pun. Tapi private training awak ni memang jiwa kental. Okey. Awak jiwa kental. Kalau body tak ni pun your mind. Okey, insya-Allah. Adik bongsu kita je. Ya. Kan? Tak tahulah macam mana, macam sebab sekarang ni tengah memang tengah takut, tengah sibuk, fitness pun down. Oh ya ke? Kita cuti boleh? Boleh. Okey, bagus. Ni Isnin tak payah datang Isnin tak payah datang. Tapi Nora, awak tak Nina, awak tak tanya langsung pasal Farah, awak tak yakin dengan dia ke? Okey. Farah Cik, berapa peratus? Farah ni dia kita nak jaga dia. Sebab dia adik bongsu kita. Kan? Dan semalam masa kita pergi ambil peralatan yang ditajuk oleh Anbok tu, dia pun dapat bag. Dia dapat segala-gala lah. Dia excited. Dia pun excited.
buat masa ni saya letak tahap keyakinan saya terhadap Farah Fauzana menawan puncak Gunung Kinabalu pada Faras 30%. 30%. Awak tak tengok dia semalam. Dia pegang beg pun dah huru-hara. Okey, baik. Ini antara. Terima kasih Nina. Kata-kata semangat juga Nina berikan kepada Farah Fauzana. Tapi 30% tu pun tinggi, Cip. Awak bagi kat dia. Sebab Nina ni mungkin dia pendengar Hot FM, tapi dia tak ikuti media sosial Hot FM. Betul. Dan untuk makluman semua, Farah ni bukan kerana kita tak yakin pada dia, tapi sebab baru-baru ni dia telah melalui pembedahan lutut. Sebab itulah. Baik ni abang. Kita kena kejar waktu dekat sayap-sayap tu, Cip. Untuk dapat sikit dulu. Betul. So memang tak boleh nak tunggu dia lah. Kan? Yes. Tapi tak apa, Farah bukan Farah kita je lah ni, semua kita perlukan semangat. Dan sebut pasal semangat, kita ada pendaki gunung profesional yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Dan dia juga akan berkayuh dari Malaysia sampailah ke Saudi untuk menunaikan haji pada tahun hadapan. Wow. Datuk Kobin akan kita kita borak-borak dengan dia sebentar saja lagi. Hot FM. Kami bertiga nak kongsikan kepada anda sebab Farah tak ada, Farah MC. So yang ada KJ, Johan, saya AJ. Sakit mata. Tapi sebenarnya dia pergi mana je? Dia sakit mata di Rembang. Macam tu ya Farah. Gambar sakit mata gambar bila tu, Cik? Gambar lepas-lepas. Gambar lama dia simpan. Lama. Benda kita dah buat dulu dah. Tapi kita ada seorang yang akan memberikan kita inspirasi. Kita dah pernah jemput masa Cip menang di ABPBH, penyampai radio popular. Datuk ni datang untuk memberikan semangat. Dan kali ini kita memang nak borak dengan Datuk Kobin. Sebab niat dia untuk berkayuh dari Malaysia hingga ke Bangkok. Ini Bangkok ni dia punya training je. Dia punya tujuan utama nak pergi ni Mekah. Oh ya ke? Sebab aku dah tengok video dia tu. Ya kata alah KJ menang. Kalau KJ menang saya ulang kalau KJ menang saya akan kayuh basikal daripada KL sampai Bangkok. Sampai dia kena buat yang itu dulu tau sebenarnya. Memang dia kena buat. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jemput Hot FM. Kita bukan jemput sangat pun sebenarnya. Nak make sure awak buat je. Macam mana persiapan? Okay, so far everyday saya kayuh basikal dekat Melawati dan juga pulang alik lah bersama kawan-kawan lah. Every weekend pun kita pergi trekking, cycling a few place lah. Tapi bila Datuk nak tunaikan janji nak pergi ke Bangkok? 8 days from now. 8 days from now. Okay. So insyaAllah hadapan lah. Confirm lah? Saya jemput ajak Chief kat kayuh sekali. InsyaAllah. Sampai? Sampai Bangkok? Rawang, okey. Daripada rumah, kalau saya minta izin rumah Chief ataupun dekat Bangsa ke somewhere, Daripada Damansara ke Rawang. Okey lah. Okey, yang tu dah lock confirm tu. Minggu hadapan hari Ahad. Hari Ahad. Sebab tak nak ajak Chief jauh sangat sebab takut dia kena tinggal. Boy. Banyak lagi story kita nak bersama dengan Datuk Kobin. Stream terus Hot FM. 25 Oktober 2024 kami akan naik ke Gunung Kinabalu 14 hari bulan November. Cip dah petik ni awal ni bulan 2 hari tu. Gedebak-gedebuk alhamdulillah jadi juga. Sebab itu kalau ikut aku tak payah pergi. Sebab masa Cip petik tu aku dengan Farah tak ada. Dia unfair lah kalau kau buat, kalau plan something tapi orang yang kau plan tu tak ada. Tapi adik-adik kena ikut semua. All for one, one for all. Kan? The three musketeers. Kita pun berempat alang-alang tapi kita perlukan semangat. Jadi tetamu kita pada hari ini, Datuk Kobin adalah antara rakyat Malaysia yang pernah menawan Gunung Everest. Dan waktu saya menawan Gunung Kinabalu pada tahun 2017, beliau lah yang menjadi partner saya. Saya untuk bawa saya ke Kinabalu. So Kinabalu ni Datuk ikut kami ke tak? InsyaAllah kalau diizinkan insyaAllah semua Datuk nak buat lagi. Saya akan jadi guide lah. Takut sesat nanti kamu. Hari ni pun dia nak kayuh pergi Bangkok, dia nak kayuh pergi umrah, dia nak naik Gunung Kinabalu. Macam mana Datuk kontrol Datuk punya body tak over ni ke? Saya memang kejap naik kejap turun. Kejap naik kejap turun. 6 bulan lepas kalau tengok dia memang out. Oh ya? Out. Sekarang okey lah.
Betul. So itulah Kinabalu ni dah biasalah pergi sana. Memang every year climb. You tolong bagi nasihat kepada AG dan Johan sebab mereka tak pernah sampai First time ni. First time. mungkin mereka anggap Kinabalu ni bukan Everest, senang, but kena respect kan, kena respect the mountain. Yeah. We have to respect the mountain lah. Gunung tu gunung bagi orang Kadazan Dusun ni memang satu tempat suci bagi dia orang lah. Alright. So kita pergi mana-mana pun jaga mulut kita, perjalanan kita pun enjoy the view. Alright. Allah ciptakan Kinabalu tu syukurlah dah dekat Malaysia kan. One of the busiest mountain. Lepas tu dengan cerita Mount Kinabalu tu sendiri dia punya faktor tumbuhan dia berbeza-beza dia punya Betul. kan. Mula-mula pokok. Lepas tu kita jumpa yang lain. Tinggal batu. Wah. So enjoy lah moment. Tak apa, nanti Datuk ikut sekali kan? Ikut insyaAllah. Okey lah, apa-apa pun kita dah ada maling gunung. Tak ada juga kita bawa dari sini. Datuk? Ah. Datuk ada. Tapi kejap lagi. Ini kita nak cerita tentang perjalanan dari Malaysia sampailah ke bumi Mekah. Katanya akan pergi ke sana berdua bersama dengan seorang pelakon hebat yang cukup aktif. Kalau dia masuk perlombaan basikal pun dia masuk yang profesionalnya kan. Pro. Cip. Masa hari tu kat Desaru kan? Dia ada. Dia ada. Bukan kategori kita. Dia tak berani masuk kategori kita. Lebih kilometer kan. Come on lah. Bukan level lah. Come on lah. So ada Amal Baharin juga menanti anda sebentar lagi. Mereka akan berbasikal ke Mekah. Nantikan Hot FM dengan Datuk Cobain dan juga pasangan dia, partner in crime dia. Sebab mereka berdua ni ada tujuan yang sangat murni. Tapi tujuan dia ni perlu satu dedikasi yang sangat tinggi. Mereka perlu berbasikal dari Malaysia sampai ke Arab Saudi. Wow. Hebat. Bukan senang tau. Sebab mereka berbasikal kayuh. Itu celaka angkang tu apa jadi aku tak tahu. Dia macam mana? Dan biasanya kalau buat kayuhan macam ni, dia terpaksa bawa segala kargo dia. Kelengkapannya. So antara kelengkapan ni apa yang Datuk akan bawa dengan Amar So barang-barang basikal tu nak rapat sikit tu dengan ambil mic tu. barang basikal. Ya. And then pakaian dah yang kita kena gunakan selalu everyday. Tapi kita tak bawa sangat cuma peralatan yang penting. Plan kami pun bukannya nak bikepacking untuk camping ke apa ke tak. Kita akan tuju insyaAllah ke satu hotel yang terdekat lah, dekat mana yang tempat kita orang nak berhenti untuk rehat. Bila dah sampai certain target kilometer yang kita orang nak buat untuk hari tu, bergantung pada cuaca. Setiap hari target kilometer apa? 120 minimum to 160 lah. Dengan jarak tu you punya target sampai ke Mekah berapa hari? Kayuh 80 hari berkayuh saja. Berkayuh saja atas basikal mungkin 80 hari insya-Allah. Mira tak cakap apa ke? Kau cakap apa dengan dia mula-mula cakap nak pergi Mekah. Alhamdulillah laki aku nak pergi Mekah. Tapi nak kayuh. Apa dia kasi dia? Mula-mula kita orang plan tapi tak adalah mewar-warkan dekat social media. Tiba-tiba Datuk Cobain malam tu dia dapat satu ilham dia pergi share. Jadi saya pun nak tak nak saya terpaksalah share. Start dari situ adalah drama-drama yang sikit malam. Itu biasa. Biasalah sebab masa Datuk Cobain share tu dah maklum pada family. adalah hint-hint kan, kata nak kayuh ke sana, ke Saudi, tapi tak tahu bila. Confirm lah, tak confirm lah. Sembang-sembang je lah. Datuk Cobain nak kasih kantor. Selama dia pengorbanan besar, hampir 3 bulan. Ya. Aku kalau cakap dengan bini aku macam, I nak pergi kayuh, nak pergi Arab Saudi. Apa? Tak payahlah, kau jaga anak kau je gaji. Kalau back to 60s kan, Cik kan, 3 bulan pergi haji normal lah. Biasa Biasa naik kapal kan. Nak merasai perjalanan zaman-zaman dulu kan. So kayuhan ni ada apa-apa tujuan, tema ataupun nak sumbangan kepada apa-apa ke? Oh, so far tak ada. Memang kami daripada hobi kami berkayuh dan kami nak menuju ke sana untuk beribadah. Mana tercetusnya idea ni? Borak-borak kayuh sama-sama pergi Kuala Selangor. Ada satu ride tu kita orang buat ride dalam 100 kilo, 120 kilo macam tu. Lepas tu saya cakap aku, Bin, kalau kita kayuh hari-hari macam ni boleh sampai Mekah ni, Bin. Ada macam tu lah, ada borak-borak sembang-sembang kosong je. Tiba-tiba benda tu satu angan-angan yang jadi hampir nak menjadi kenyataan. Dah ada plan, insya-Allah lah. Doa-doakan. Okey, Amar pun lepas ni nak pergi tempat lain, ada hal Amar. Terima kasih banyak Amar datang, kita doakan yang terbaik. Tapi banyak lagi kita nak tanya Datuk Cobain ni. Perjalanan start bila, dari laluan ke belum. Terus stream bersama kami Hot FM.
Kita masih lagi bersama tetamu hebat kita, Datuk Cobain hari ini. Macam-macam cerita, sebenarnya sejarah dia pun dah menawan banyak puncak gunung di dunia. Itu kita akan share kejap lagi. Cuma sekarang ni projek Datuk Cobain bersama dengan Amar Bahrin yang akan menaiki ataupun mengayuh basikal dari Malaysia sampailah ke Arab Saudi. Agak-agak perancangannya tu bila, Datuk Cobain? Okey, kami cuba dapatkan visa untuk haji kalau Allah izinkan. Kalau jadi betul, kami kena kayuh lah sebelum bulan 2, bulan 3 ni. Tapi kalau tak direzekikan untuk ke haji, kami akan kayuh juga pergi ke Mekah dalam selepas raya haji. Lepas raya haji nantilah. Tok, mungkin boleh ceritakan kepada kami laluan yang nak diambil. Sebab laluan daripada Malaysia ke Arab Saudi ni, kalau saya tengok peta dunia, dia melalui pelbagai kawasan yang agak bergolak. Betul. So kami akan berkayuh dari KL sampai ke Bangkok, dan ini kami jumpa jugalah orang-orang yang pernah berkayuh ke sana. So ada yang dia kata daripada Bangkok you kena terbang pergi India, ataupun dia terbang pergi ke Mumbai. Kena terbang lah, tak boleh berkayuh. Kalau sebab Myanmar memang berbola. Tak bagi masuk. Kami memang nak kayuh ikut je, cross border apa semua. Cuma ikut China apa semua. Saya akan dengan nama akan bincang dan akan jumpa orang-orang yang lebih hebat daripada kami lah. Naik ke, pernah berkayuh ke Mekah, dapatkan pandangan diorang, nasihat diorang. Walaupun saya pernah kayuh daripada Los Angeles balik Malaysia 2007, tapi masa tu okey, saya dapatkan kedutaan luar punya surat untuk pergi ke setiap negara. So yang ni saya akan cuba bincang dengan Amar dan juga orang yang ada pengalaman. Kalau kami terpaksa terbang, itu kami akan cover balik kilometer yang kita nak sampai ke Mekah. Kalau boleh jangan bincang dengan Amar je, bincang dengan bini dia sekali. Kalau bini ni Amira dengar ni pun dah risau ni, saya tak jadi ikut Amar ni. Dah jumpa dah dia 3 hari lepas. Dah jumpa dah. Lepas dia senyum je. Senyum ada makna. Depan awak dia senyum lah dengan Amar. Okey, perjalanan semua maknanya memang tough lah. Dia ada dia punya cabaran. Ada juga kawasan berbukit lah, tapi kami cuba cari laluan yang flat lah. That's why kami dapat jugalah pandangan daripada few people yang pernah berkayuh ke sana. Datuk rasa daripada semua negara yang nak dilalui ni, negara mana yang akan menjadi kawasan yang paling mencabar? Kemungkinan Nepal atau India. Dan India ni pun ialah tempat dia berabuk kan, berabuk. Tapi for me dah pernah lalui benda tu. Daripada Delhi to Kolkata pernah kayuh 2,000 km. Sebenarnya menarik kan, walaupun banyak cabaran. Untuk ke India, pergi ke Pakistan tu antara laluan tersebut yang saya nak lihatlah dengan Amar. So tapi kami cubalah harungi benda tu dengan pengalaman yang ada, dan kami cuba enjoy perjalanan. Cuba enjoy. Google je lah tu. Tak payahlah nak fikir penuh. Risau tak Tok kecederaan? Faktor-faktor kecederaan untuk body Datuk Selamatan Selamatan itu salah satu faktor lah. Kesihatan, keselamatan dan juga kayuhan kita orang. Kita tak adalah sampai nak pergi bracing kan. So kita akan kayuh at least 100 km tu 160 tu should be okay lah. Tapi kalau haji ada dia punya time tu, maknanya kena sampai sebelum kan. So itu yang kami lihat lah. Kalau haji bulan 5 tahun ni, bulan 5 bulan 6 tahun depan. So kami akan kayuh 3 bulan sebelum. So terpaksa beraya kat perantauan. Yalah, betul lah. Dan Ramadan pun kena kayuh. Yang saya nak tengok tu yang last kali tu, sebab saya nak tengok Datuk dengan Amar kayuh masuk ke tanah suci berihram. InsyaAllah. Kayuh sampai berihram. Ada bedding dah. Kalau pakai ihram tak ada bedding. Tak ada bedding. Tahu. Sebab tu saya nak tengok. Itu pun dah 3 bulan dah berkayuh tu kan. InsyaAllah moga dipermudahkan tujuan yang baik ini. Cuma kejap lagi sebelum kita berakhir pertemuan hari ini, kita nak cerita tentang kehebatan Datuk yang telah pun menawan banyak gunung di dalam dunia ini. Dalam dunia tau. Yes, ini apa cerita inspirasi untuk kita juga ni. Betul. Nantikan terus di Hot FM. Pergi bersama dengan kita macam-macam yang telah pun dilakukan oleh Datuk Cobain. Antaranya dia akan berbasikal lagi 8 hari untuk menunaikan janji. Kalau KJ menang penyampai radio akan berbasikal dari Malaysia sampai ke Thailand. Betul. Itu pun consider warm up itu. Yalah, warm up lah. Tak berapa dekat, tak berapa jauh. Tapi enjoy lah the view, enjoy the ride. Yap. Tapi Cik pun ikut jugalah sampai Rawang. Itu dia dah halfway lah. Berapa kilometer tu daripada Damansara Rawang? 200 km.
Tak. KL Kerawang. KL Rawang 700 km. Mak. Saya kata halfway kan. Kalau tak percaya tengok Serabah nanti. Check out my Selamat bro. Okey, untuk ni nak cerita zaman-zaman dulu lah. Punya kejayaan dahulu. Pernah tawan 7 puncak 7 benua. Betul. Apa benda tu? 7 puncak 7 benua ni asal gunung-gunung yang tertinggi di 7 benua. Saya dah pergi Everest 2004, saya pergi Kilimanjaro. Everest di Asia lah. Asia. Kilimanjaro benua Afrika. Alright. Gunung McKinley di benua Amerika Utara, Gunung Aconcagua di benua Amerika Selatan, Gunung Elbrus di Rusia, benua Eropah. Dan yang paling menarik sekali Paling menarik di Antartika. Gunung Vinson Massif, one of the expensive mountain dalam dunia. Oh ya. Antartika. Ada gunung? Iceberg semua tu. Ya betul. Apa ada kat situ? Just ice and rock, batu lah. Berapa tinggi gunung tu? 4,800. Tinggi. Dan gunung tu memang ais je lah. Memang ais lah Just gunung. ice. Tumbuhan tak ada, apa benda tak ada. Just ice. Dah lah sejuk. Gunung pula tu berapa dia punya tahap sejuk tu dah tu? Negatif 25 to negatif 45. Antartika ni pernah sampai negatif 80 ke negatif 100. Masa tu umur berapa Datuk? 26 tahun. Okey lah, darah masa tu darah panas. Tapi family cakap apa nak Datuk. So far masa tu belum kahwin. Okay. Dia usul dah anak baru 2. Dah 2 dah anak masa tu. Ya, sekarang dah 8 lah. Dah 8 anak. Hebat. Hebat tu. Masa tu memang ekspedisi tu memang satu yang saya bawa lah untuk negara. Memang tak ada orang buat lagi. Saya habiskan jugalah 7 benua tu. Dan Alhamdulillah lepas habis 7 Summit tu saya pergi ke Kutub Selatan dengan Kutub Utara berski sejauh 111 km. Datuk apa lagi Datuk tak buat ni? Ya, apa yang you belum buat lagi? Macam Ironman belum buat lagi lah. Ironman boleh? Larat nak buat Ironman? Dia taklah sejauh yang kita buat tu sebenarnya. Ironman ni boleh lah kalau kita, tapi kita dah 40. Saya rasa kalau Cip boleh buat, saya boleh buat lah. Cip pun target nak habiskan juga ni Ironman. Saya dah baru half Ironman, 70.3. Okay. So tahun depan insyaAllah full lah. Saya nak mau pada renang je, lepas tu okey. So lari tu should be no problem lah kalau badan dah turun 20 kilo lagi. Datuk buat benda macam ni kan? Dia jadi ketagih ke tu? Dia ambil balas tu. Aku tengok habis semua benda semua dia buat. Semua nak buat ni. Ekstrim ni. Berenang ni, you pernah berenang ke berapa jauh? Saya pernah berenang pun maksimum 2 km. Okay, so yang itu belum lagi lah. Itu belum lagi. Ni jadi ketagih ke? Macam nak buat, nak lagi, tak nak stop. Apa yang buat Datuk ketagih buat benda? Kita negara kecil, tapi kalau kita boleh buat sesuatu yang besar untuk negara, benda tu akan menjadi satu yang kita puas lah dapat beri sesuatu pada Malaysia. Dan syukurlah kita sebagai umat Islam, saya ikutlah kekuatan para Nabi yang naik gunung. Nabi naik gunung, Nabi pun berkuda kan, berenang. So saya nampak benda tu salah satu inspirasi, memotivasikan diri jugalah. Tapi nak melengkapkan lirik lagu sebab puncak dunia telah lautan luas telah kau redah. Sudah lautan luas tu. So I think next you kena berenang daripada Semenanjung Tanah Melayu ke Sarawak. Baru complete lagu tu. Tak, tapi sebab kalau yang berenang dah ada around the world. Berenang dah ada orang buat. Lepas tu yang yacht pun dah ada. Berenang tak ada. Berenang ada. Dia bearing. Datuk apa Malik apa nama dia? Malik. Saya hantar budak berenang Selat Inggeris, Estino Tanio tahun 2012. So hantar budak lain. Dia hantar budak lah, nanti dia balik buat. Aduh. 12 jam juga lah Estino tu, budak Sabah. Awak sendiri lepas ni? I'm not plan lah, but do one by one lah. Mantap lah. KL to Mekah, and then kalau ada rezeki dalam politik sukses, I'm plan to kalau ada rezeki, I'm going for target for Minister of KBS lah. Maknanya sebelah awak ni memang idola lah. Ibola Idola lah.
bola penyakit. Itu E kan ni. Datuk, terima kasih. Sama-sama. Hadir pada hari ini. Dan yes, Datuk juga akan naik ke Gunung Kinabalu bersama dengan Backpast Hot. Ya. Ya, saya akan tolak korang. Cantik. Oh, baik. Cuma kita harap Datuk pergi betul-betul support kita. Jangan jadi Mr. Incredible lah, tiba-tiba naik atas turun bawah tengok kita masih mendaki lagi. Terima kasih banyak Datuk Kobin. Terima kasih kepada anda yang stream bersama dengan kami dekat Backpast Hot sekarang ni untuk hari Jumaat 25 Oktober. Alhamdulillah, terima kasih juga kami nak ucapkan kepada M-Bot ni, penaja bersama siaran luar Backpast Hot Tawan Puncak Kinabalu. Sebab semalam memang kami satu tim. Ya. Semualah dah pergi dekat M-Bot, dah ambil barangan-barangan yang diberikan atas tajaan yang mereka kongsikan kepada kita. Ya, bukan saja kita, malahan ada kita punya kru-kru juga dapat diberi tajaan. Siapa yang naik ke atas hingga ke puncak, diberi juga tajaan tu. Okey Cip, kita dah dapat barang semua ni Cip. So bila kita nak training sama-sama? Dengan hari Ahad ni Johan bawa AG mana? AG dengan Farah ke Bukit Wawasan. Bukit Wawasan. Ketinggian Bukit Wawasan tu dia tak tinggi, tapi dia banyak bukit, so dia naik turun naik turun naik turun. So kita nak try ni barang-barang yang try barang. Kan? Sebab petua dia jangan pakai benda yang baru. tu petua kan Cip? Apa lagi Cip petua-petua naik gunung ni? Tapi dia bayar bagi petua, bagi pemuda je. Pemuda. Pemuda dia apa? Kita masa kita mendaki tu macam Kobin cakap lah, kita enjoy the view. Jangan fikir benda yang susah. Sebab Cip ada kongsi hari tu, dia cakap dah nampak dah puncak tu, tapi tak sampai-sampai. Itu seram juga tu. Sebab pendakian kita tu malam juga Cip kan, pakai flashlight. Ada tu ada. Awal pagi lah, bukan malam kita lah. pukul 3 pagi kita dah start bertolak daripada Laban Rata nak Tawan Puncak. Tapi ni your second time kan Cip? KK Gunung Kinabalu? Kali kedua. Excited tak? Excited tapi risau juga. Risau juga. Semalam saya terbayang macam akan ada masalah. Alamak. Kita cancel? Kan? Tak boleh kan. Oh, tak boleh cancel. Okey, masalah dari segi apa? Cuaca ataupun Sebab teknikal? Kawan saya message semalam, dia kata kawan daripada Sabah, Marzuki, dia cakap Cip, tiap-tiap hari hujan. Okey. So hati dah gundah gulana sikit. Boy. Yalah, kalau ikut faktor cuaca meteorologi di Malaysia, KL, Selangor, Putrajaya panas. Kita tak tahulah, mana dah tahu apa keadaan faktor cuaca bulan 11 nanti dekat KK nanti macam mana kan. Tak apa, yang penting kita sampai dulu dekat base. Lepas tu kita tengok apa suggestion diorang. Sama ada kita dibenarkan naik atau tidak. Betul. Kita ikhtiar, kita usahalah. Tapi kalau kita tak naik, kita enjoy. Airboat rugi lah. Barang kita dapat.